Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Banyak kisah orang yang menemui harta karun dan kaya dalam sekelip mata. Contohnya pada tahun 1992, kisah Peter Watling yang menemui harta karun bernilai 3.8 juta US dollar, ataupun kisah Terry Herbert yang menemui harta karun bernilai 4.1 juta US dollar. Ramai yang cuba untuk mengikut jejak langkah mereka ni. Banyak kumpulan pencari harta karun yang cuba mendapat nasib yang sama. Dari ekspedisi mencari harta karun $1 bilion di pulau yang disumpah terletak di Kanada, sehinggalah mencari harta karun kononnya disembunyikan oleh tentera Nazi semasa Perang Dunia Kedua dahulu. Menarik hari ini adalah 5 harta karun yang tersembunyi yang menunggu untuk digali. 5. Harta karun Pulau Oak, Kanada. Harta karun 1 bilion. Pulau ini terletak di daerah Nova Scotia, Kanada. Selain dikatakan mempunyai harta karun yang bernilai 1 bilion US dollar, pulau ini juga digelar sebagai pulau yang disumpah. Kenapa? Sebab legenda menceritakan akan ada 7 lelaki mati di dalam misi pencarian harta karun ini, dan sekarang sudah 6 orang lelaki kononnya telah dilaporkan meninggal dunia. Tapi harta karun siapa? Tiada legenda yang menceritakan siapa pemilik asal harta karun tersebut. Apa yang ada hanya spekulasi. Kononnya ia ditanam oleh kumpulan lanun. Ada yang percaya ia ditanam oleh kerajaan British yang menyembunyikan harta mereka di sana semasa Perang Saudara pada tahun 1971, sehinggalah kisah kumpulan The Knight Templar yang kononnya menyembunyikan harta karun di Ark of Covenant dan juga The Holy Grail di sana. Legenda pulau ini menjadi sangat terkenal bermula dari abad ke-19 sehingga hari ini, membuatkan ratusan kumpulan ekspedisi mencari harta karun sering keluar masuk dari pulau tersebut. Apa yang mengejutkan, ekspedisi-ekspedisi ini menemui pelbagai artifak dari zaman silam, tetapi tiada satu pun yang melaporkan pernah menemui harta karun legenda bernilai 1 bilion itu. Kisah legenda pulau ini sangat terkenal sehingga kan ia diadaptasikan menjadi sebuah rancangan reality TV dikenali sebagai The Curse of Oak Island. Walaupun begitu, ada yang berpendapat tiada harta karun yang ditanam di sana, dan apa yang tersebar hanyalah kabar angin dan kabar angin semata-mata. 4. Tassig Toplitz, Austria. Harta karun tentera Nazi. Ini adalah legenda harta karun yang kononnya ditenggelamkan di dasar sungai Toplitz yang terletak di Austria. Kononnya ia disembunyikan oleh tentera Nazi dahulu ketika tentera Nazi diambang kekalahan pada tahun 1945. Adolf Hitler mengarahkan tenteranya untuk melarikan kotak-kotak besi dari Jerman ke Austria. Selain daripada tentera yang mengangkut kotak-kotak tersebut, tiada siapa yang tahu apa isi kotak hitam itu. Ramai yang percaya kotak-kotak besi tersebut berisi harta karun Nazi termasuk emas, belian, barang berharga serta dokumen penting tentera Nazi. Kononnya ia boleh digunakan oleh mereka untuk membina semula kekuatan tentera Nazi. Sejak dari hari itu, sungai ini menjadi tumpuan pencari harta karun yang datang dan melihat apa yang ada di dasar tasik dengan harapan dapat menemui harta karun yang disembunyikan oleh Adolf semasa Perang Dunia Kedua dahulu. Ramai yang mencuba nasib untuk menyelam ke dasar. Pada tahun 1959, kumpulan penyelam yang ditaja oleh majalah Stern menemui duit British Pound bernilai 72 juta pound. Namun begitu, duit pound ini adalah duit palsu. Siasatan mendapati yang duit palsu ini akan digunakan oleh Adolf Hitler untuk meruntuhkan ekonomi Britain. Dia mengarahkan duit-duit ini disembunyikan supaya ia tidak ditemui. Pada tahun 1983 pula, ahli biologi dari Jerman juga menemui kotak berisi duit palsu sterling pound. Penyelam yang lain pula tidak menemui apa-apa. Kalau kisah tentera Jerman menyembunyikan sesuatu di dasar Tassig Toplitz itu betul, tidak mustahil untuk harta karun Nazi juga berada di sana menunggu untuk ditemui. 3. Harta karun El Dorado, Colombia, Kota Emas. Ini adalah kisah pada abad ke-16 dan 17 dahulu, bila penjelajah dari Eropah berpusu-pusu menjelajah keluar dari sana ke tempat yang baru mereka gelar sebagai The New World, ataupun sekarang kita kenal sebagai Amerika. Semuanya berlumba-lumba untuk mencari tanah dan kekayaan baru luar dari Eropah. Salah seorang daripada mereka ialah penjelajah English
dikenali sebagai Sir Walter Raleigh. Setelah menjelajah Amerika Selatan, dia pulang ke England membawa kabar kononnya dia menemui kota yang dipenuhi dengan emas. Ukiran bangunan dibina dengan emas. Puak yang tinggal di sana memakai emas. Pendek kata, seluruh kota penuh dengan hiasan emas. Mereka menggelar kota tersebut sebagai El Dorado yang terletak di kawasan Bukit Andes yang hari ini kita kenal sebagai Colombia. Apa yang menarik perhatian mereka? Antara ritual puak di sana ialah membuang emas di tasik Guatavita. Kononnya cara untuk memuaskan hati Tuhan mereka yang tinggal di dasar tasik. Mereka kemudian memutuskan untuk mengambil emas-emas tersebut untuk dibawa pulang ke England. Sir Walter kemudian kembali semula ke El Dorado. Kali ini dengan membawa ramai orang, termasuklah anaknya sendiri iaitu Ward Raleigh. Walter mengarahkan anaknya dan kumpulan lelaki lain pergi ke El Dorado sementara dia tinggal di kapal. Malang bagi mereka, Ward telah dibunuh disebabkan mereka berselisih dan berperang dengan tentera Spanyol yang juga berada di sana. Kecewa dengan berita ini, Walter kembali ke England di mana dia pula dihukum disebabkan dia dituduh berperang dengan tentera Spanyol. 2. Harta karun Blackbeard. Kepada peminat Pirates of Caribbean, mungkin ada yang kenal dengan Captain Blackbeard. Tahukah anda ada kisah legenda yang dikaitkan dengan Captain Blackbeard? Watak Blackbeard diadaptasikan dari watak seorang lanun legenda yang hidup pada abad ke-17 dahulu. Semasa empayar dari Eropah termasuklah British dan Spanyol berpusu-pusu mengumpul emas di tanah Amerika, Blackbeard akan menunggu kapal-kapal laut membawa barang-barang berharga ini. Dia dan anak-anak kapalnya kemudian akan merompak kapal-kapal laut ini. Selepas merompak, dia akan menyembunyikan harta rompakan. Kisah rompakan Blackbeard ini menjadi sangat terkenal sehingga kan dia dikenali sebagai antara lanun yang paling digeruni semasa abad itu. Setelah merompak, dia kemudian menyembunyikan harta-harta ini di tempat yang terpencil. Tiada siapa yang tahu di mana dia menyembunyikan barang-barang berharga tersebut. Tidak sehingga pada tahun 1718 dia telah ditangkap. Kapal laut miliknya dikenali sebagai Queen's and Revenge pula telah dirampas. Tapi malang sekali bagi pihak berkuasa, mereka tidak menemui satu pun harta yang dirompak di atas kapal Blackbeard. Sehingga hari ini, tiada siapa yang tahu di manakah hasil rompakan Blackbeard. Ada yang membuat spekulasi, mungkin ia disembunyikan di Pulau Caribbean ataupun di Virginia Chesapeake ataupun mungkin di kawasan gua di Pulau Cayman. 1. Harta karun 5 Spanyol. Legenda harta karun ini bermula pada tahun 1820 di Lima, Peru. Kerajaan yang memerintah Peru pada waktu itu diambang keruntuhan bila revolusi besar-besaran tercetus. Seperti juga tentera Nazi Jerman tadi, kerajaan Peru mengarahkan harta karun mereka dihantar ke Meksiko untuk disimpan. Barang berharga ini termasuk berlian, ukiran emas, patung Mary memegang bayi Jesus dan pelbagai barang berharga lain. Mereka mengarahkan Kapten William Thompson untuk memindahkan barang berharga ini. Dia akan membawa kapal yang dikenali sebagai Dear Mary. Dia kemudian mengetuai Dear Mary ke Meksiko. Tapi malang 1000 kali malang, Kapten Thompson tadi adalah seorang lanun. Bagaikan orang mengantuk disorongkan bantal, dia apalagi ketika mereka di dalam perjalanan ke Meksiko dan berada di tengah lautan, dia kemudian membunuh tentera Peru yang berada di atas kapal dan membawa kapal-kapal laut itu ke Pulau Cocos, sebuah pulau yang terletak berdekatan dengan Australia. Di sana, mereka menanam harta karun tersebut untuk disimpan. Mereka kemudian berpecah, menyembunyikan diri dan akan bertemu semula suatu hari nanti untuk membahagikan harta karun. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, Kapten Thompson dapat ditahan ketika berlayar di lautan India. Kesemua mereka dihukum kecuali Kapten Thompson dan seorang lagi anak kapal. Dengan syarat, dia perlu membawa kerajaan ke pulau tersebut dan mengembalikan harta karun yang dicuri. Tapi ketika berada di Pulau Cocos, Kapten Thompson dan rakannya tadi dapat melarikan diri. Sejak dari hari itu, Kapten Thompson dan harta karun Peru tidak ditemui sehingga hari ini. Fakta bonus, kenapa harta karun digelar harta karun? Ini dirujuk dari Al-Quran dan juga hadis. Tahukah anda kenapa di dalam budaya Melayu ayat harta karun kita gelar sebagai harta karun?
Secara ringkasnya, ia membawa kepada penjelasan ayat harta si Karun. Karun adalah nama orang yang kaya raya yang hidup ketika zaman Nabi Musa dahulu. Lebih tepat lagi, diriwayatkan di dalam Al-Quran, Karun adalah sepupu Nabi Musa. Pada asalnya seorang yang miskin, tetapi dia telah meminta Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan dia kekayaan. Doa Nabi Musa ini dimakbulkan. Maka kaya rayalah si Karun. Tidak sehingga tiba masa waktu kutipan zakat, Nabi Musa pergi menemui Karun sebanyak 3 kali untuk mengutip zakat, tapi dia telah ditolak dan diusir. Karun telah menjadi sombong, angku dan bongkak. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan rumah Karun yang berisi harta-hartanya. Maka tenggelamlah dia bersama harta-hartanya di dalam perut bumi. Kisah harta si Karun inilah yang menjadi asas kepada ayat harta karun yang kita gunakan di dalam bahasa kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik menarik kita pada hari ini. Apa pendapat anda tentang topik ini? Adakah harta-harta karun ini hanyalah rekaan semata-mata ataupun ia memang benar-benar wujud tetapi belum dijumpai? Mungkin anda tahu tempat-tempat yang ada harta karun tetapi harta-harta karun itu belum lagi ditemui. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik seperti ini dibuat naik pada setiap hari. Sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi Kopi Go, menarik setiap hari.